forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal terhadap MP Besut diusir dari Dewan, digantung 3 hari. Itulah MP-MP ni orang suruh pergi berbahas baik. Ini benda yang tak penting-penting pun dia orang nak pengaruh. Dia orang nak petikai. Cubalah untuk kebaikan rakyat ini petikai kan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal. Nanti akhirnya kita akan komen macam biasa. Apabila akhirnya saudara itu ahli parlimen daripada Besut itu Datuk Cik Muhammad Zulkifli Jusuf, bila dia soalannya berlaku tak nak dengar cakap ini speaker, akhirnya dia digantung selama 3 hari kerana tidak mendengar arahan Timbalan Ketua Dewan Rakyat Datuk Ramli Matno. Ini adalah berikutan kekecohan berhubung dengan isu pindaan 2 rang undang-undang menggunakan bahasa Inggeris yang bakal dibentangkan yang dibentangkan hari ini. Keputusan itu dibuat oleh Datuk Ramli selepas ahli parlimen itu tidak mau duduk, tak mau akur, tak habis-habis. Orang nak bentang akta baru, tidak sama dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Memanglah, janganlah tunjuk hebat sangat. Apa-apa pun undang-undang ini sama dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, ada terjemahannya. Tapi sebab itu saya katakan, mereka tidak memikirkan, tidak membincangkan soal kehidupan rakyat. Ada ruang saja yang mereka mahu membangkitkan rasa tak puas hati terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim, mereka akan lakukan. Bukan untuk memikirkan soal rakyat. J1 Mini, dia kata banquet pun joloh worker rembat. Dia memang rembat segala-galanya, saudara. Saya tak mahu cakap lebih. Sebab itu kita katakan jolo ni perlu dibawa. So dibawa ke muka pengadilan, barulah kita rasa keadilan itu ditegakkan. Tetapi sekarang ni, saya bercakap tentang kedudukan di parlimen tadi. Tak habis-habis lagi, saudara. Ceritanya, cerita isu bahasa lah. Rakyat nak tahu ni bulan puasa ni, nak raya ni. Bukan tak boleh. Boleh sepatutnya membincangkan tentang akta. Tadi Datuk Azrina membentangkan akta gangguan seksual kepada anak-anak kecil, kanak-kanak. Jadi waktu itu jugalah minta supaya punca ini berlaku apabila rumah tangga berantakan, apabila rakyat susah. Sepatutnya masukkan juga. Dan kita mahu kerajaan segera menangani ekonomi. Sepatutnya begitu. Bukan cerita yang remeh-remeh. Kerana kalau nak katakan bahawa kerajaan hari ini menggunakan bahasa Inggeris dalam pindaan akta sebut, undang-undang sebut, kerajaan sebelum ni pun ada juga. Saudara, ada bukan tak ada. Kerajaan mereka yang membangkitkan isu-isu ini, mereka dulu pun dalam kerajaan pun membentangkan pindaan. Apa masalahnya? Setelah dibincang apa semua tu, barulah dibuat dia punya terjemahan. Bukan tak boleh. Konon-konon nak tunjuklah bahawa mereka ini benar-benar berjiwa patriotisme. Bagi saya, ini semua mengarut aja lebih, saudara. Akhirnya, Dewan Rakyat, Parlimen dilihat kembali macam mana perangai dulu-dulu. Terpekik, terlolong. Orang ni tuduh menuduh. Saudara Norizan, MP-MP dari PN ni hanya nak dapat kuasa untuk kepentingan diri. Benar, saudara Puan Norizan. Lain tak ada. Cari ruang, boleh attack. Sebab itu tadi pun kita dengar bagaimana ada sekumpulan ahli parlimen yang dipimpin oleh ahli parlimen daripada Ledang, Dr. Syed Ibrahim. Dia kata bahawa apa yang dibincangkan telah pun dibincangkan sebelum dulu berhubung dengan pindaan akta undang-undang dalam bahasa yang bukan bahasa Melayu pun. Memang kita harus menobatkan bahasa kebangsaan, tapi ini bukan bahasa yang remeh. Saya sebagai pencinta bahasa, kita mengharapkan bahawa kerajaan melihat persoalan tersebut, tapi bukanlah sampai nak bergaduh, menghabiskan masa di parlimen. Tegur boleh. Dan saya harap agar pimpinan negara ambil perhatian bila dia tegur. Itu saja, tapi takkanlah sampai bila speaker kita duduk, tak nak duduk, akhirnya kena gantung 3 hari. Tak pasal-pasal. Kita rakyat menghantar mereka ke parlimen untuk memperjuangkan soal rakyat. Tapi dipersia-siakan. Saya, itu kedudukan yang saya dapat di parlimen tadi amat mengecewakan. Berapa lama kita berbincang dalam bajet negara, sepatutnya disuntiklah pendapat dan pandangan harapan rakyat. Sudah Cik Awang ni kata, Jolo ni kerja dia tipu negara-negara. Banyak negara cari dia, termasuklah
Datuk Seri Najib pun kena tipu. Nak buat macam mana? Akhirnya banyak orang bersimpati pada Datuk Seri Najib. Itu keadaan saudara. Baik saudara. Usai cerita di Parlimen, kita cerita sikit pasal UMNO ni saudara. Bahawa banyak orang mengatakan bahawa dalam bulan Jun nanti akan ada pilihan raya. Bagaimana kedudukan calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional? Apakah akan menggunakan lambang bagaimana? Bagaimana pembagian kursi? Walaupun belum dibincangkan secara tuntas, secara sepenuhnya tentang peruntukan atau pembagian kursi di bawah kerajaan perpaduan ini, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, beliau mengatakan bahawa calon-calon yang bakal diturunkan bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang, jika ia datang daripada UMNO atau Barisan Nasional, mereka kekal menggunakan lambang dacin. Ini dia kata kita tak tolak ansur. Itu tegas saudara. Saudara Acar Bentayan. Sirat Syarani, tujuan MP pembangkang hanya nak lengahkan masa saja. Saya melihat kalau itu berlaku, kita kecewa lah. Jadi menurut Datuk Zahid, ini bila bercakap waktu di Terengganu, saudara, semalam lah. Dia kata semua calon UMNO akan menggunakan lambang dacing dalam menghadapi pilihan raya 6 negeri nanti. Dan kerana kita walaupun berada dalam kerajaan perpaduan, kita tak akan menggunakan lambang perpaduan. Saudara, kita menggunakan lambang masing-masing. Sebab, kata Datuk Zahid, kita telah mengambil keputusan bahawa UMNO akan tetap menggunakan lambang dacing, itu lambang Barisan Nasional. Mana kata parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan, mereka akan gunakan lambang pilihan masing-masing. Namun kita bergerak sebagai satu jentera. Jentera kebersamaan antara parti-parti dalam jajahan itu. Jadi apabila ditanya tentang pengagihan kerusi antara Barisan Nasional dan kerajaan perpaduan, Yang Berhormat Datuk Zahid mengatakan, beliau selaku Timbalan Perdana Menteri, perbincangan secara formal belum dilakukan. Tunggulah, sebab kita pada 5 Mei nanti akan mengadakan satu himpunan perpaduan. Semua parti-parti politik yang bergabung di bawah kerajaan perpaduan ini akan hadir di PWTC, Dewan Merdeka. Saya rasa keadaan itu macam mana kita buat dulu, Muafakat Nasional, wakil-wakil PAS dijemput hadir, Presiden PAS kita bagi peluang berucap di Dewan Merdeka, ahli UMNO ada, ahli PAS ada. Saya yakin begitulah juga pada 5 Mei nanti, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi kerajaan perpaduan, beliau tentu akan lebih kesempatan untuk berucap. Itu yang saya katakan bahawa he is come back to di rumah UMNO. Kita tunggulah bulan Mei nanti. Yang kali ini kita tengoklah sejauh mana kerajaan perpaduan ini benar-benar dapat dimantapkan agar tidaklah berulang apa yang berlaku pada kerajaan yang kita harapkan untuk mewujudkan perpaduan muafakat nasional. Saudara Azmi Nordin, dia kata guna lambang dacing akan lebih bersemangat. Benar, saudara. Memang kita begitu. Tapi kita tidaklah ambil tindakan, fight, bertanding secara solo. Itu memecah belah sama kita. Saudara J. Amini, dia kata Yayasan King Salman ditutup masa Perdana Menteri Tun Mahathir. Itu sebablah King Salman dah merajuk dengan Malaysia. Itu pun saya tak boleh nak cakap lah benda itu, saudara J. ini. Saudara Saleh, ubah undang-undang ahli parlimen yang kena gantung, gaji jangan dibayar. Itu setuju juga saya. Jamal Saidin, bagaimana tentang pembagian kerusi. Tentang pembagian kerusi sedang dibincangkan tapi belum secara tuntas. Saya yakin benda ini akan dapat dilaksanakan selepas himpunan perpaduan, saudara. Anan JB, Kedah dan Terengganu kalah dalam pilihan raya negeri dan BN akan ambil alih kerajaan PAS. Mungkin doa kita. Cuma saya nak katakan bahawa warga UMNO ini, jadi warga UMNO kena bergerak, kena menyatukan ukhuwahnya. Jangan masing-masing gila nak jadi calon. Itu masalah saya, sebab saya nampak juga keadaan tulisan sahabat saya, saudara Syabuddin Bud. Dia merupakan pemikir dalam Majlis Perundingan Melayu. Dia menyatakan bahawa UMNO tidak mampu lagi untuk gagal. Saya dah bercakap, UMNO tidak boleh jadi pembangkang. Kalau UMNO jadi pembangkang, huru-hara negara ni, saudara. Mereka tidak mempunyai pengalaman. Bukan nak katakan UMNO itu hebat sangat, tidak. Tetapi UMNO, dia mempunyai, sebagai ibaratkan pokok, mempunyai akar tunjang yang kukuh. Tidak ada parti sebagaimana parti UMNO yang ahlinya, cawangannya, semua peringkat. Cuma yang bermasalah adalah pimpinan.
yang gilakan nak jawatan. Cuma Alhamdulillah hari ini sejak pemilihan parti yang dijalankan baru-baru ini, kita melihat tercerna. Sudah wujud islah dalam kepimpinan. Walaupun adalah sedikit tetek bengek, ada 1, 2, 3 bahagian yang kita rasakan bahawa masih ada lagi mereka mahu bersifat sebagai walot. Tapi saya yakin walot-walot ini akhirnya nanti akan ditangani oleh pimpinan Anjung tingkat 38. Saya yakin pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau akan melaksanakan satu islah dalam kepimpinan. Soal mereka menang jadi ketua bahagian pun belum pasti mereka akan dapat dilantik sebagai calon. Dan kali ini kita dah dapat pengajaran. Kalau ada elemen-elemen sabotaj, maka mereka akan disingkirkan. Saudara Abu Bakar Talib, dia kata, Okey, komen saya lah isu bahasa ni, sedangkan benda ni dulu masa Mas Emirati bentang dulu pun dalam bahasa Inggeris juga. Kita baca sikit artikel ni pun video terkait berkata tindakan penyampaian ketika itu diteruskan kerana pembangkang tidak membantahnya. Walaupun Masjid Tanah Mas Emirati membentangkan pertukan yang sama dalam bahasa Inggeris, pada masa itu pihak pembangkang tak ada bantahan. Justru dia dianggap terima. Itulah masa dia orang bentang. Benda tak ada apa pun masalah undang-undang. Memanglah baik saya bahasa Inggeris. Masa dia orang dulu bentang, memanglah pembangkang masa tu perkataan rapat tak bantah. Memang kita tahu logik ni bahasa Inggeris. So yang kali ni dia orang nak bantah buat apa? Dia orang saja tak ada pasal nak cari gaduh, nak bantah entah benda apa. Cubalah berjuang untuk rakyat. Kita sama-sama nilai ni. Macam ni lah pembangkang masa kini. Okeylah, mari kita terus sama-sama disorang kepada kerjaan perpaduan. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.